Bulan Ramadhan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang ada di hari ini. InsyaAllah tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Fikri Hakim bin Abdul Latif. Hari ini kita akan membicarakan satu tazkirah berkenaan dengan persediaan kita di dalam bulan Ramadan. Dan semoganya Ramadan yang kita lalui pada hari ini Allah kurniakan kepada kita semua kebaikan, kesihatan, ketenangan, dan yang paling penting sekali, Allah jadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila mana menyebut berkenaan dengan bulan Ramadan, tentunya kita ketahui akan ayat yang sering dibicarakan oleh para ustaz dan para ulama di awal-awal Ramadan, iaitu surah yang menceritakan tentang kewajipan untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Bila menyebut berkenaan dengan ayat yang dibacakan sebentar tadi, tahulah kita bahawasanya puasa adalah suatu amalan yang dilaksanakan oleh umat-umat yang terdahulu, dan ianya bukanlah satu amalan ibadah yang baru dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah bulan Ramadan ini juga adalah suatu bulan yang cukup hebat, kerana di dalam ini ada suatu piala ataupun pingat yang Allah akan kurniakan kepada hamba-hamba yang benar-benar mencari kebaikan di dalam bulan Ramadan, iaitu la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila menyentuh berkenaan takwa, takwa ini adalah suatu perkara yang cukup mahal. Hingga kan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana memasuki bulan Ramadan, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka telah mula menadah tangan, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur mereka, diberikan kesihatan zahir dan batin agar mampu untuk melalui bulan Ramadan tersebut. Subhanallah. 6 bulan tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan, sebulan lagi nak puasa, ya Allah, dekatnya nak puasa. Dekatnya nak puasa. Ya, rasa macam baru je raya. Kotlah kita, kotlah kita. Tetapi para sahabat hebat. Sebab apa? Sebab mereka nampak fadilat dan kelebihan Ramadan tersebut. Bila masuk bulan Ramadan, mereka akan isikan Ramadan itu dengan perkara-perkara kebaikan. Sungguh-sungguh. Berakhirnya Ramadan, mereka menangis. 6 bulan pula, selepas Ramadan, mereka berdoa agar segala amal mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, buatlah bandingan amal kita dengan mereka. Cukup berbeza, tetapi mereka bersungguh-sungguh dalam amalan mereka. Kenapa? Kerana mereka nampak begitu hebatnya Ramadan yang Allah berkurniakan kepada hamba-hambanya.
Jadi semoganya kita janganlah jadi orang-orang yang rugi di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, mari kita lihat antara intipati kelebihan di dalam bulan Ramadan sambil lalu. Ya, antara kelebihan bulan Ramadan ini, pertamanya kita perlu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang keduanya, pahala digandakan di dalam bulan Ramadan. Amalan sunat menyamai dengan amalan yang wajib. Amalan wajib digandakan berpuluh-puluh kali ganda lagi. Subhanallah. Yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Ya. Yang ketiganya adalah di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang cukup istimewa yang dinamakan sebagai Al-Qadar, ya, malam Al-Qadar, ya, ataupun kita sebut Lailatul Qadar. Yang mana di dalam malam tersebut Allah menyatakan menyamai dengan 1000 bulan. Nisbahkan 1000 bulan kepada tahun adalah 83 tahun. Amal yang dilakukan satu malam menyamai dengan 83 tahun. Itu baru satu malam di dalam bulan Ramadan. Bagaimana setiap tahun melakukan perkara kebaikan, subhanallah. Berganda-ganda lagi lah amalan yang kita laksanakan. Subhanallah, ya. Baik, yang keempatnya adalah bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Mulianya Ramadan adalah kerana Quran diturunkan di bulan tersebut. Bukan kerana Quran itu mulia diturunkan di dalam bulan Ramadan, tetapi mulianya Ramadan itu kerana Quran ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, ayat yang menceritakan bulan Ramadan ini adalah wajib berpuasa hanya satu sahaja. Tetapi ayat yang lainnya banyak menceritakan lebihnya Ramadan ini kerana Al-Quran diturunkan di dalam bulan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Baik, ini antara 4 dan saya fikir banyak lagi yang boleh kita senaraikan, ya. Baik, cuba kita lihat pula, ya, ciri-ciri manusia yang ada di dalam bulan Ramadan, ya. Dan saya mengharapkan cuba kita letakkan diri kita di antara tiga-tiga manusia yang ada ini. Di manakah kita? Ya, pertamanya adalah banduan. Tuan-tuan, banduan duduk kat mana, tuan-tuan? Banduan tentunya duduk dalam penjara. Kenapa? Kerana mungkin mereka melakukan kesalahan, mahkamah menyatakan hukuman mungkin 3 tahun penjara. Di dalam penjara, orang makan, ya, dia makan, ya. Orang tidur, dia tidur, ya. Sampailah ke akhirnya dia keluar 3 tahun kemudian, dia tak berubah sikit pun, tuan-tuan. Tak berubah. Seperti mana sebelum tu dia masuk, bila mana dia keluar, tak berubah langsung sikap dan akhlaknya. Berarti sistem yang ada di dalam sistem yang ada di dalam penjara tersebut tidak memberi kesan di dalam hatinya, ya. Orang solat, dia pergi solat, ya. Orang makan, dia makan. Orang kerja, dia kerja. Orang tidur, dia tidur. Orang pergi majlis ilmu, seminar, dia pergi. Tetapi di akhirnya itu, dia tak berubah sedikit pun. Maknanya apa? Dia memenjarakan diri dia daripada menerima perkara-perkara kebaikan. Dan inilah yang kita bimbangkan, tuan-tuan. Bimbang Ramadan yang kita lalui ini, berakhirnya Ramadan tidak memberi kesan kepada diri kita, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah pelancong. Pelancong ni, ya, pelancong ni apa? Pelancong contohlah, ya. Dia pergi ke Cameron Highland, ya, tengok buah-buahan segar, sayur-sayur yang segar, strawberry semua, dia ambil gambar, dia selfie, balik rumah, ya, dia tunjuk kat kawan-kawan dia, aku baru balik daripada Cameron Highland, sejuk, seronok, segar semua. Orang tanya kat dia, tuan-tuan, agak-agak lah, kenapa kat Cameron tu sejuk? Dia jawab apa, tuan-tuan? Tak tahulah. Tapi memang seronok lah sana. Sejuk kata dia. Yalah, sebab apa sejuk, ya? Dia tidak mampu untuk menjawab. Manfaat ke sana tu dia tak tahu. Ya, ini umpama pelancong, ya. Pelancong ni dalam Ramadan kita bagi contoh, dia seronok lah. Dia seronok sangat. Sebab apa? Dalam Ramadan ni ada moreh, makan free kata dia, kan? Dia tak payah keluar duit, kan? Yalah, subuh dia terus puasa, ya. Buka puasa di masjid. Lepas tu malam tu pula ada moreh lagi lepas tarawih, ya, dia seronok. Dan dialah orang yang merata semayang,
Ya, sejak mayang masjid sini, bila ditanya dia kenapa, sebab menu makannya beza-beza. Oh, saya tak kata salah tuan-tuan, ya. Tetapi kalaulah niat dia semata-mata untuk itu, berpadanan tak dengan apa yang dia lalui di dalam Ramadan tersebut, apa yang nak digapai di penghujungnya nanti, ya, itu pelancong. Yang ketiganya adalah pengembara. Pengembara ni ada dua sikap yang menarik minat saya, ialah orang yang mengembara ni mereka bersedia. Ya, orang mengembara ni bersedia. Yalah, contohnya kan, ya, kalau kita nampak orang pegang beg jalan kaki, ya, tanya dia nak pergi mana bang, dia pun jawab PKL, kata dia. Naik apa bang? Jalan kaki. Agak-agak tuan-tuan, boleh terima ke tuan-tuan? PKL jalan kaki. Ya, ya, ini namanya cari masalah. Jadi orang yang mengembara ni dia tentu bersedia, ya, nak pergi ke KL, nak naik apa? Naik bas contoh. Tiket ada, berapa hari, duit cukup tak? Maknanya apa? Dia bersedia dalam pengembaraan dia. Kita, orang yang mengembara di dalam bulan Ramadan, persediaan yang paling utama adalah ilmu kita. Hukum berkenaan dengan puasa kena jelas. Apa lagi? Apa amal ibadah yang mampu untuk tumpaskan nafsu kita ni? Apa amal ibadah? Ya? Apa yang perlu kita utamakan? Zikir ke? Al-Quran ke? Solat ke? Ataupun amal sedekah ke? Apa yang perlu kita utamakan? Jadi di sini, bila kita dah letak guideline kita, matlamat kita, insya-Allah persediaan kita cukup rapi. Hari-hari yang kita lalui di dalam bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang benar-benar bermakna dalam hidup kita, tuan-tuan. Pertama, bersedia. Yang keduanya adalah matlamat. Orang yang mengembara ni, dia tahu nak pergi mana, tuan-tuan, kan? Nak pergi KL, pergi sekolah, pergi pejabat, pergi kerja, ada matlamat dia. Begitu juga orang yang mengembara di dalam bulan Ramadan. Apa matlamat kita di dalam bulan Ramadan? Agak-agak apa, tuan-tuan? Kita tengok balik ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu, moga-moga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Kita punya matlamat, target kita menjadi hamba yang bertakwa. Sebab tu persediaan ilmu itu selari dengan matlamat kita. Amal yang kita laksanakan, ilmu yang kita ada, amal yang kita lakukan itu untuk menyampaikan kita sampai kepada erti takwa yang sebenar-benar. Berakhirnya Ramadan, kita menjadi pengembara yang benar-benar hebat, menjadi hamba yang benar-benar soleh, cinta dengan ibadah, benci dengan kemungkaran. Allahu Akbar. Kita nak sampai matlamat seperti itu, tuan-tuan. Jadi moga-moga, tuan-tuan, bila mana kita mengetahui akan perkara ini, mari kita lihat apakah pengertian takwa yang sebenar-benarnya, yang mampu menyebabkan kita bukan sekadar faham, tetapi kita mampu hayati setiap perintah Allah dan kita mampu amalkannya. Inilah di antara kata-kata yang dibawakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkenaan dengan takwa. Apa dia? Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Tuan, jangan risau. Saya terjemahkan untuk tuan-tuan. Ya. Arti takwa pertama adalah takut kepada Allah, al-khawfu minal jalil. Yang keduanya adalah al-amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiganya adalah al-qana'atu bil qalil ataupun ar-ridha bil qalil. Itu redha dengan perkara yang sedikit. Dan yang keempat adalah bersedia dengan hari akhirat. Ini empat perkara yang perlu kita benamkan di dalam hati kita untuk menyampaikan erti takwa yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara ini, tuan-tuan. Dan insya-Allah empat perkara ini kita akan perkemaskan pada pertemuan akan datang. Semoga di awal ini kita jadikanlah diri kita mindset sebagai seorang pengembara,
untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, dan orang-orang di sekitar kita. Semoganya kita benar-benar kembali kepada fitrah yang suci, bersih daripada sebarang dosa, dan menjadikan kita ini hamba yang berjalan di atas muka bumi Allah ini patuh kepada perintahnya dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, insya-Allah. Sekian saja pertemuan kita. Semoga diberikan umur dan kesempatan untuk bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.